Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Rozman, Ketua Biro Hal Ehwal MRSM Ansara Malaysia. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ansara Kota Baru kerana memberi saya peluang untuk berkongsi cerita, berkongsi pengalaman, berkongsi idea dengan pelajar-pelajar MRSM. Sepanjang 4 tahun saya bersama Ansara, saya telah menjelajah lebih dari 20 MRSM, termasuk di Sarawak, Mukah pun saya pernah pergi, dan saya dan tim saya berjumpa dengan pelajar tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, untuk kali ini ianya dikhaskan untuk pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5, di mana saya akan membicarakan mengenai keperluan selepas SPM. Okay? Untuk kita nak lihat apakah keperluan selepas SPM ini, pertamanya setiap pelajar tu haruslah mempunyai cita-cita. Sepanjang saya bertemu dengan pelajar-pelajar ni, saya dapati ada 4 jenis pelajar. Yang pertama, pelajar yang tiada cita-cita. Bila kita tanya dia tak tahu cita-cita dia apa, dia belum ada lagi. Tak kira lah pelajar cemerlang ke, pelajar kurang cemerlang ke, pelajar biasa ke, memang ada golongan yang dia ada cita-cita. Okay? Golongan yang kedua adalah ada cita-cita tapi cita-cita orang. Dia ambil orang punya cita-cita. Okay? Contoh, dia lepas SPM dia nak pergi ke UK sambung belajar dalam engineering, mechanical engineering. Sebab apa? Sebab kakak dia dah ada kat sana. Dia punya tanggapan bahawa bila dia ada dekat sana, kakak dia dah ada, senang. Okay? Ataupun kawan dia ambil kos yang sama, telah berada di sana. Jadi dia lebih terikut-ikut dengan kawan atau individu-individu yang selalu menyokong dia. Ini memang ada satu kes, memang selalu ada, di mana pernah berlaku pelajar ni dia pergi ke UK untuk buat engineering course, okay, kursus kejuruteraan. Selepas 2 tahun dia minta balik. Alasan dia kata tempat dia tu tak ada Melayu Muslim, susah nak bergaul apa semualah. Okay? Jadi pihak penaja panggil dia berjumpa dengan kaunselor, dan hasil daripada perbincangan kita dapati bahawa selama dia di UK tu yang menemani dia tu adalah kawan rapat dia. Jadi setelah 2 tahun kawan dia tu dah habis degree balik. Jadi dia tu terasa macam tak ada orang sekeliling. Sebab dia pergi tu sebenarnya kerana kawan dia tu memang dah ada dekat UK, 2 tahun dah pergi. So dia pergi tu untuk menemani kawan dia. Jadi bila kawan dia balik, dia pun nak balik juga. So ini seboleh-bolehnya jangan berlaku. Kita kena ada cita-cita kita sendiri. Okey, golongan ketiga, ada cita-cita tapi cita-cita yang dipaksa. Siapa paksa? Contohnya macam mak doktor, bapak doktor. Okey, parents ada klinik. Jadi parents kata awak kena jadi doktor. Sebab kalau awak tak jadi doktor, klinik ni nak bagi dekat siapa? Okey, ataupun bapa engineer buka engineering firm, bapa kata kamu kena jadi engineer, sebab engineering firm ni nak bagi dekat siapa? Dan selama hari ni kamu belajar pun semua ni dapat duit daripada company yang bapa uruskan. So anak ni nak tak nak kena ambil lah urusan engineering walaupun tak minat. Okay. Dan satu lagi
senario, mungkin bapa ni dah pernah kerja dengan katalah Angkatan Tentera. Okey, jadi anak ni nak jadi masuk tentera juga dia tak bagi sebab dia dah tahu kerja tentera ni bukan menyusahkan tetapi membebankan family. Contohnya macam kena berpindah randah dan kalau waktu operasi memang tak boleh menghubungi keluarga. So bapak ni dia tak nak perkara itu berlaku dekat cucu dia juga. So itu antara contoh yang ada cita-cita tapi cita-cita yang dipaksa. Okey, dan golongan yang keempat ada cita-cita sendiri. Memang dah awal lagi dia dah tahu, dia dah ada cita-cita dan dia memiliki dia dah cari dah info siapa idola dia nak buat study dekat mana. So inilah 4 golongan pelajar yang ada bila kita bercerita tentang cita-cita. Seharusnya setiap pelajar mempunyai cita-cita supaya dia ada guideline sepanjang pembelajaran dia. Okey. Macam mana nak pilih cita-cita? Okey. Pertama kita kena lihat kelebihan dan kekurangan diri. Okey. Kelebihan ini contohnya, adakah kita ni seorang jenis analytical atau seorang yang suka bersosial. Okey. Dan kekurangan mungkin bentuk fizikal kita yang kurang tinggi dan tidak sesuai lah untuk kita bercita-cita untuk jadi askar atau pilot atau yang memerlukan fizikal yang tinggi. Okey, ataupun bercita-cita menjadi doktor tapi apabila tampar nyamuk di lengan bersepai darah tu, itu tengok darah tu pun takut. Jadi kalau macam tu pun cita-cita sebagai doktor tu tidak juga sesuai. Yang seterusnya berhubunglah dengan kaunselor sekolah, kaunselor masing-masing. Kaunselor akan guide, kaunselor akan bagi pendapat, kaunselor akan menilai pelajar ni cenderung jenis pekerjaan yang apa, dia ni sesuai macam mana punya pekerjaan, okey. Dan selepas itu lihat balik psychometric test yang telah dibuat, sebab psychometric test ni tak pernahnya menipu anda. Okey, dia memberi jawapan yang tepat tentang diri anda. Sebab dalam psychometric test tu dia akan tulis, okey, dia ni sesuai bekerja sebagai apa, okey, di mana, dan banyaklah dia punya finding yang terdapat semasa buat psychometric test. So berdasarkan daripada tiga-tiga ni, okey, pilihlah cita-cita yang sesuai. Okey, dan cita-cita ni jangan satu saja. Okey, jadikan dia sebagai 2 atau 3. Dan 2 dengan 3 cita-cita ni semua haruslah mempunyai related atau berkait antara satu sama lain. Contoh, cita-cita pertama nak jadi doktor. Okey, cita-cita kedua janganlah pilih untuk jadi engineer. Okey, pilihlah untuk jadi farmasis, dan yang ketiga mungkin menjadi radiologis. Okey, sebabnya saya akan ceritakan kemudian kenapa setiap cita-cita ni haruslah berada di dalam satu lingkungan yang sama. Okey, so apabila dah ada cita-cita, okey, kita dah tahulah kita nak sambung belajar, lepas ni kita nak buat apa, kita kena cari pula universiti mana yang sesuai, local ke, overseas ke, universiti yang mana sesuai. Janganlah kata nak buat. Saya pernah jumpa satu student yang student dari MRSM Bitara, okey, dengan confident dia kata saya nak buat medik. Saya kata nak sambung dekat mana?
saya nak buat medik dekat University of Oxford. Nampak? Ini budak Bitara. Okey. Kita kena cari universiti yang sesuai, ya. Kalau nak buat medik dekat lokal tu dekat mana? Okey, UM kah, USM ke, UKM ke, okey. Ataupun kalau nak buat engineering mana? UTM ke, UiTM, okey. USM atau UKM, okey. Cari, dan mungkin juga ada college IPTS lain juga yang menawarkan kursus-kursus yang sesuai. Okey, so kita cari universiti mana. Okey, kita target dah, kita nak pergi ni, nak sambung, nak pergi ke universiti ni, okey. Dah siap dah kenapa kita pergi. Okey, sebab dia ada kos-kos yang ini, yang tertentu ini. Okey, yang saya minat kos ni dekat sini lah, dah ada. Okey, so kita dah tahu dah universiti mana, kita dah tahu dah haluan kita. Okey. Okey, itu dah lepas fasa yang kedua. Okay, minta maaf, itu fasa yang ketiga. Sekarang ni saya nak bercerita mengenai fasa yang kedua. Okay, fasa pertama SPM, fasa ketiga selepas dia dah masuk ke fakulti, okay, sambung buat degree. Okay, fasa kedua foundation atau pra-universiti. Kebanyakan pelajar dia menganggap benda ni sebagai benda yang tidak penting, benda yang mudah lah, sekadar lulus je kita boleh sambung buat degree. Okay? Saya nak ingatkan kepada pelajar-pelajar bahawa kursus foundation atau pre-university ni adalah jambatan bagi pelajar-pelajar untuk buat ijazah, untuk buat degree, untuk sambung. Jikalau jambatannya sempit, maka tak lancar lah dia. Kalau tak ada jambatan, nak menyeberang sungai, kena berenang lah. Macam itulah ibaratnya. Okay? Kena cari, kena dapatkan info mengenai foundation apa yang sesuai. Nak masuk local U, bolehkah guna A-level? Okay? Adakah matrik sahaja nak masuk local U? Okay? Nak sambung belajar ke overseas? Apakah foundation ataupun khusus-khusus pre-U yang boleh diambil? Okay? Secara orang kata sekali imbas, kursus pre-U atau foundation ni dia terbagi kepada 3. Pertama, kursus antarabangsa, international pre-U courses. Okay, yang kedua lokal, yang ketiga direct kepada professional course. Okay, yang international ni adalah macam UK A-level, okay, IB International Baccalaureate untuk semua negara, most of the negara menerima. A-level negara-negara Commonwealth, okay. Di samping itu kita ada SAM, South Australian Matriculation, okay, dan kita juga ada matrikulasi Kanada, Canadian Matriculation, okay, yang dikeluarkan oleh Ottawa Business School, okay. Dan macam mana kita nak cari pre-U yang sesuai atau foundation yang sesuai? Okay. Pertama, kita kena tengok cara kita belajar macam mana. Kalau kita jenis yang boleh memang ulat buku, yang memang kita boleh concentrate belajar 100%, dan kita mampu untuk buat A-level. Sebab A-level memang final exam itu memberi impact yang besar kepada keputusan, okay, berbanding dengan IB. IB dia combination, ada presentation, ada assignment, lepas tu ada periksa. Dan yang paling loose sekali, yang paling
bukan mudah, tapi yang paling orang kata less stress adalah Pre-U Canada, di mana dia ada subjek social. Okay, pelajar tu dia kena ambil macam aktiviti sosial, macam bersihkan kandang zoo, okay, bagi makan binatang. Itu pun boleh dapat markah, okay, untuk dibawa ke dalam peperiksaan. Okay, itu kalau Kanada. Tapi harus diingat, yuran untuk matrikulasi Kanada ni tinggi, okay. Sehingga lebih kurang saya rasa macam dalam ringgit Malaysia 40,000 untuk 2 tahun. Okay, so macam itulah. Kalau Canada matriculation program tu dia macam loose sikit lah. Okay, pelajar-pelajar harus tahu, okay, budaya pembelajaran masing-masing, cara dia belajar tu macam mana, macam saya cakap tadi. Dan dia kena tahu juga, kalau dia ambil economics, dia nak pergi London School of Economics, A-level dia kena dapat 3A. Sama juga kalau dia nak ambil medik, ambil medik dekat local U, matrik dia kena score 4 flat. Kalau dapat 3 pointer memang tak dapat, tak boleh masuk ke fakulti perubatan. Okay, itu pelajar-pelajar kena tahu, memang dah kena ambil tahulah. Okay, kalau ambil course ini, okay, degree dalam ni kena buat apa, kalau ambil ni kena buat apa. So dia kena explore sendiri. Okay, kursus-kursus foundation ni kebanyakan pelajar ambil mudah. Okay, sebabnya dia rasakan foundation je. Okay, lepas ni masuk fakulti, buat degree, ini foundation je, batu loncatan. Tidak, ini bukan batu loncatan. Kesilapan semasa foundation, okay, menyebabkan impact selepas kamu belajar. Okay, saya nak bercerita ini. Pernah berlaku, okay, 2 pelajar buat law di University of Manchester. Okay, selepas habis belajar, okay, seorang dapat 3 pointer, seorang dapat 2 pointer. Balik, okay, so nak jadi lawyer dia kena ambil CLP, Certificate Legal Practice. Okay, so nak dapatkan CLP ni dia kena pergi LPQB, okay, Legal Practice Qualifying Board. Okay, so bila pergi kat sana, di sana LPQB kata, okay, yang 2 pointer ni boleh sit for exam. Okay, maksudnya dia boleh ambil peksa lah, so untuk kelayakan sebagai seorang peguam. Dan 3 pointer ni tak boleh. Kenapa? Adakah sebab dia 3 pointer? Tak. Sebab yang 2 pointer ni dia pergi ke University of Manchester menggunakan foundation A-level. Manakala yang dapat 3 pointer ni dia sambung ke University of Manchester menggunakan foundation IPTS di sini. Selepas dia buat foundation IPTS ni, dia pergi ke sana. Okey, memang universiti tak salah. Universiti menerima kemasukan sebab ini foundation di dalam negara Commonwealth diterima oleh negara Commonwealth yang lain. Okey, tetapi requirement LPQB tidak membenarkan. Tidak membenarkan ianya jadi begitu. You kena ada A-level. Okey, jadi 3 pointer ni kena ambil lah A-level. Sit for A-level, ambil 2 paper, lulus, baru ambil CLP. Okay, so nampak itu adalah efek you tak careful dalam nak ambil foundation. Okay, satu lagi pelajar-pelajar kena tahu, Asasi Sains UM juga diterima kemasukan untuk ke UiTM.
Saya nak berkongsi satu cerita di mana dulu ada fast track, program fast track yang dijalankan oleh IPTA. Ada salah satu IPTA ini jalankan program fast track di mana di program ini khas untuk pelajar-pelajar cemerlang. Pelajar-pelajar cemerlang diberi tawaran untuk program fast track ni. Dan kenapa dia bagi ke fast track? Sebab program ni bermula awal Januari dah start masuk buat foundation. Dan keputusan keluar, walaupun keputusan SPM keluar pada ujung bulan Mac atau awal April. Jadi bila dapat tawaran sama belajar ni, semua orang happy lah. So dia orang belajar, and then result pun keluar awal April. Dan yelah, budak cemerlang, so dapat keputusan cemerlang lah. Dah tak kisah. So yang tak dapat buat fast track ni, apply lah IB, Matric, A-level, apa semua lah. Sebab dia orang ni memang dah busy. So yang kurang menyelah ni dapatlah masuk IB, A-level. Sebab yang cemerlang ni semua dah masuk fast track. So apabila tiba masanya yang ambil IB dengan A-level ni nak pergi ke overseas, maka menangislah mereka yang buat fast track. Sebab mereka merasakan bahawa mereka adalah yang cemerlang, sepatutnya mereka yang pergi. Tapi kesilapan menerima, bukan kesilapan, tetapi menerima offer tu, fast track, jadi dia dah terperangkap di situ. So conclusionnya, satu, dia kena berhati-hati, fikir panjang sebelum menerima apa-apa offer. Yang kedua, kalau dah terima, orang lain dapat yang lagi bagus, kita kena redha, move on, teruskan je. Mungkin itu ada rezeki kita, dan itu yang dia dapat tu adalah rezeki dia. Satu lagi yang pelajar-pelajar harus tahu, selepas SPM akan ada banyak college atau IPTS yang akan kontak. Dari mana dia dapat info data mengenai pelajar ni, itu saya tak tahu. Tapi pelajar-pelajar ni akan dibanjiri oleh brosur ataupun maklumat dari IPTS. Dan selalu yang paling sinonimnya adalah mereka akan menyatakan bahawa foundation program mereka boleh digunakan pakai untuk kemasukan di IPTA. Itu yang selalu berlaku. Sekarang ni kita kena fikir logik sikit. Betul, apa dia cakap tu betul. Foundation di IPTS boleh untuk masuk ke IPTA. Tetapi kita kena ingat, KKM punya matrikulasi pun dah cukup banyak. Ramai yang tak dapat masuk. Jadi adakah logiknya IPTA akan mengutamakan pelajar-pelajar daripada IPTS? Semestinya tidak, kan? So jangan terperangkap dalam keadaan sebegitu. Dan jikalau kita ambil foundation daripada IPTS, selalunya ianya telah orang kata telah tailor atau telah disesuaikan dengan program ijazah IPTS berkenaan. Untuk you nak lompat IPTS ni, buat foundation, pergi IPTS sana untuk buat degree, susah, sangat sukar. So kalau you ambil foundation dekat IPTS ni, so you kena buat degree dekat IPTS ni. Itu dia punya cara kos tu dijalankan lah. Saya juga nak berkongsi satu lagi cerita, yakni pelajar yang mengambil kursus arkitek. Benda ni berlaku dekat bukan pelajar premier, tapi pelajar Bitara. Pelajar Bitara ni pelajar yang cerdik. Macam Jasin, typing. Mereka ni bekalan cepa. Mereka ni cerdik, pelajar cerdik. Jadi budak ni, pelajar ni, dia ambil arkitek dekat salah satu IPTS.
buat foundation dan buat arkitek. Selepas tamat belajar, dia nak pergi register dengan PAM. PAM ni adalah Persatuan Arkitek Malaysia. Okay, so dia nak jadi arkitek bertauliah, dia kena register. PAM kata dia tak boleh nak terima registration budak ni sebab IPTS yang dia pergi tu adalah IPTS yang tidak direcognize oleh PAM. So pelajar-pelajar kena tahu, di samping you tengok MQA, lulusan MQA dengan star ratingnya, kamu kena tengok kelulusan daripada professional bodies. Okay, macam kalau kata arkitek, PAM, law, PQB, QS, banyak lagi lah jawatan-jawatan yang profesional. Okay, so itu kena explore sendiri. Okay. Okay, itu dia khusus-khusus foundation. Okay, pre-U. Itu kalau yang international lah. Okay, kalau kata untuk lokal, sekarang kita masuk kat lokal. Kat lokal ada 3. Matrix, foundation, IPTS dengan professional qualification. Okay. Okay, first kita pergi foundation IPTS. So IPTS ada menawarkan foundation khusus asas untuk masuk ke fakulti. Okay, untuk buat ijazah. Okay, so terpulang kalau ada kemampuan kewangan bolehlah pergi. Kalau tak ada, pergi matrix, buat matrix ataupun STP. Matrix boleh akan keluar dia punya tawaran. Okay, dan saya rasa memang ramai yang apply matrix. And then selepas itu ada professional qualification. Okay, contoh macam ACCA. Okay, untuk nak buat ACCA tak perlu ada degree sebenarnya. Okay, kamu boleh terus buat ACCA. Okay, first kali buat CAT, Certified Accounting Technician. Okay, lepas habis tu kamu boleh buat ACCA. Okay, dalam 3 tahun 4 tahun. Tapi kalau kamu buat, kalau pelajar-pelajar buat degree dulu, ambil masa 2 tahun foundation, 3 tahun degree, lepas tu sambung ACCA. So 5-6 tahun lah jawabnya. So kalau direct buat, dia cepat lah. Okay, tak ada masalah. Dia tak ada masalah kalau tak ada degree, selagi you ada ACCA, you memang dikategorikan sebagai profesional lah. Okay, itu tak ada masalah. Okay, last kali untuk pre-U ni, saya nak sentuh pasal diploma. Okay, setengah orang kata, diploma ni untuk budak yang kurang cemerlang. Okay, budak yang cemerlang dah dapat matrik, dah dapat A-level, IB dan macam-macam lah. Okay, yang kurang cemerlang ni buatlah diploma. Okay, kenapa? Sebab ada yang mengatakan bahawa diploma ni buang masa setahun. Okay, buat diploma 3 tahun, tapi kalau buat matrik setahun setengah, lepas tu masuk fakulti. Okay, tapi kalau diploma 2 tahun setengah. Okay, lepas tu baru masuk degree. So lambat, ada setengah kita lambat. Apakah benar lambat? Okay, di sini kita kena tengok contoh. Okay, contoh A ambil A-levels atau matrik setahun setengah. Lepas setahun setengah dia masuk ke fakulti ijazah, buat ijazah. Okay, tahun pertama. B
Pelajar B, dia buat diploma 2 tahun setengah. Okey, maksudnya dia habis 2 tahun setengah tu, pelajar A dah habis semester tahun pertama degree. Betul? Okey. Now, apabila budak diploma ni masuk ke degree, okey, contoh macam kalau dia diploma UiTM, dia akan masuk ke degree UiTM. Diploma Politek, dia masuk degree Politek. Dan dia masuk buat degree tu, masuk fakulti tu, ada subjek yang dia dah boleh exemption. Okey, ada subjek yang dia tak perlu ambil lah. Okey, so S maksimum S sampai dia boleh skip satu semester. Jadi apabila pelajar A masuk semester keempat, okey, budak yang baru masuk fakulti melalui diploma, dia dah boleh belajar subjek semester 3. Okey, so kerana kan exemption tu, dia dah boleh ambil subjek semester 3. So beza sekarang dah jadi 6 bulan. Okey, satu. Yang kedua, pergilah tanya mana-mana pelajar matrix yang masuk ke fakulti, okey, kebanyakannya mempunyai masalah untuk memahami, okey, memahami subjek yang diajar oleh lecturer. Okey, berbanding dengan budak diploma. Budak diploma masuk fakulti, lecturer ajar sebab dia dah ada basic, dia dah ada foundation. Masa diploma dia dah belajar, kalau dia ambil mechanical, dia dah belajar dynamics, dia dah belajar fluid, dia dah belajar mechanics. Okey, bila dia buat degree, dia hanya adalah lebih detail dan jadi lebih mudah. Okey, jadi perkara ini pun sebenarnya harus dilihat oleh pelajar. Adakah mengambil diploma ini melambatkan atau hanya untuk budak-budak yang kurang cemerlang, atau ianya memberi peluang kepada pelajar untuk lebih orang kata memahami sesuatu subjek yang diajar. Okey, itu terpulang kepada pendirian sendirilah. Saya lepaskan kepada pelajar-pelajar untuk menilai sama ada yang mana yang lebih sesuai. Of course, kalau nak pergi ke overseas tu tak adalah, no doubt lah, you kena through A-level ke atau international punya courses. Okay, dan selepas you dah tahu you nak buat foundation apa semua, dan barulah you cari sponsorship, okay, atau beasiswa yang sesuai. Okay, contoh kalau you nak ambil medical, nak belajar dekat Ireland, you kena cari ada tak orang nak sponsor. Okay, YTP, apa ni, Youth Talent Program, yang program di Mara tajakah untuk pergi ke overseas. Okay, kalau nak belajar engineering dekat Germany, okay, siapa sponsor, siapa yang boleh sponsor, bagaimana cara, baru dicari sponsor. Sebab you dah ada cita-cita, you dah tahu apa foundation you nak buat, okay, baru cari sponsor. Dengan macam tu you dah dapat satu, orang kata, laluan yang clear, laluan yang jelas. Okay, so saya rasa untuk masa ini cukup itu dulu yang saya nak share, yang saya dapat kongsikan. So macam saya cakap tadi, saya tak akan cerita detail, okay, apa dia A-level in detail apa semua. Itu adalah tugas pelajar-pelajar nak cari. Okay, saya cuma bagi basic idea apa dia yang akan berlaku kalau dia melihat foundation ni sebagai sesuatu yang mudah. Okay, dia tak ambil berat.
apa yang akan berlaku. Okey, sebab ramai yang dia cakap pasal cita-cita, dia akan nampak ijazah. Okey, dia akan nampak universiti mana. Okey, tapi dia tak nampak foundation. Foundation ni adalah benda yang sangat penting. Salah dekat foundation, salah lah segala-galanya. Okey, you kena repeat balik. Okey, sama juga macam saya cakap awal tadi, cita-cita kena sama di antara satu, bukan sama, mesti satu kelompok yang sama. Contoh macam kalau doktor tak dapat jadi doktor, nak jadi farmasis. Sebab semasa foundation tu kamu telah diasingkan. Okey, pelajar-pelajar telah diasingkan. Kalau nak buat medik, you punya matrix medik ataupun you punya level medik. Okey, so jadi bila kamu masuk fakulti, tak dapat masuk fakulti, kamu tak boleh nak kata saya nak ambil engineering. Kalau you nak ambil engineering, you kena start balik foundation, start balik semula. Okey, kalau bayar sendiri tak apalah. Okey, yang rugi pun parents. Tapi kalau you ditaja, okey, dapat beasiswa, tidak ada satu penaja pun yang akan spend double untuk you seorang. Okey, so harap faham. Okey, so you kena tahu kalau tak boleh ni, next apa dia. Okey, kalau saya engineering, apa engineering mana, tak boleh, apa dia punya jalan keluar dia. Okey, satu. Yang kedua, kita ada banyak laluan setengah-setengah kerjaya kita ada banyak laluan lah, especially kalau macam, terutamanya macam engineering. Pelajar-pelajar yang nak ambil engineering ni dia seharusnya dah tahu dah. Sekarang ni untuk engineering di Malaysia ni dah ada dua laluan. Satu laluan teknikal, satu lagi laluan biasa. Okay, so daripada teknikal pun dia boleh buat degree dan master, PhD semua lah. Okay, tak semestinya melalui diploma yang biasa. Okay, so terpulang pelajar-pelajar kena explore dan kena tahu kalau nak belajar nak sambung belajar di Germany macam mana. Ada yang nak sambung belajar ke Korea. Okay, so kena ambil tahu benda ni, kena explore sendirilah. Okay, so buat masa ni itu saja yang saya boleh share. Okey, cari info tu sendiri. Okey, tapi yang lebih penting sekali yang saya cakap, kena ada cita. Kalau you tak ada cita-cita, you bergantung pada nasib lah. Kalau you apply dapat. Because kadang-kadang ada interview. Okey, so interviewer ni dia sebenarnya dia nak tahu tujuan interview tu, dia nak tahu pertama kamu minat ke tak course yang dia ambil tu. Okey, yang keduanya kamu dah ready ke tak untuk nak ambil course tu. Okey, masa interview dia sebenarnya, kalau dari segi akademik dia tak nak tahulah, dia cuma nak tahu, dia nak lihat sifat kepribadian kamu. Okey, tu kamu kena, mungkin MSM akan menyediakan mock interview ke apa ke, tu kamu kena tanya kaunselor lah. Okey, akhir sekali saya harap benda ni, apa yang telah saya cerita ni dapat membantu kamu sedikit sebanyak di dalam membuat keputusan, di dalam menentukan career path ataupun apa yang kamu nak buat selepas SPM. Okey, kepada yang nak ambil engineering tu, saya nak tanya dan kamu tak perlu jawab, pelajar-pelajar tak perlu jawab kepada saya, jawab kepada diri sendiri. Jujur, sebab ini memang untuk diri sendiri kan. So tak boleh nak tipu-tipu lah diri sendiri.
Saya tak ada halangan. Okey, cuma kalau nak jujur, carilah jawapan soalan dia. Kita ada Bachelor in Engineering atau sekadarnya BEng. Okey, Bachelor Science in Engineering, okey, atau satu lagi Bachelor Science Honour in Engineering. Okey, so cari apa beza antara satu sama lain tu. Okey, dekat mana ada kursus tu, ada course tu, dan apakah dia punya syarat kemasukan tu sama ke tak sama. Okey, dan apa kelebihan dan kekurangan di antara satu sama lain, BEng semua itulah. Okey, itu saja. Saya ucapkan selamat berjaya kepada pelajar-pelajar. Okey, semoga kita dapat bertemu di kesempatan yang lain. Okey, hopefully kita boleh jumpa face to face lah. Okey, sekian, terima kasih. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.